Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Hubungan diplomatik selama 40 tahun antara Kesultanan Oman dan negara Brunei Darussalam mencerminkan kerjasama yang terus berkembang kukuh. Pengawalan awal penyakit diabetes penting bagi mengelakkan komplikasi jangka panjang. Kejayaan 252 graduan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU-SB menamatkan pengajian dijangka dapat membantu mencapai salah satu matlamat wawasan Brunei 2035 bagi rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan pada Majlis Convocation ke-14 KUPU-SB mencerminkan keprihatinan tinggi baginda terhadap KUPU-SB untuk menjadi pelopor bagi memperkasa pendidikan agama dan juga peneraju kepada dasar pendidikan patuh syarak. Sorotan Majlis Convocation ke-14 KUPU-SB mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang majlis tersebut berlangsung. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang menerima ijazah dan diploma pada hari ini sebagai tanda kejayaan dalam pengajian masing-masing. Tidak lupa juga penghargaan beta kepada para ibu bapa, penjaga dan pensyarah di atas pengorbanan mereka untuk kejayaan para graduan. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. KUPU-SB mesti menjadi pelopor bagi memperkasa pendidikan agama dan juga jadi peneraju kepada dasar pendidikan patuh syarak. Dalam makna, KUPU-SB bukan hanya setakat untuk melihat ke dalam dirinya semata-mata, malah juga berhak untuk turut memantau dan menilai, bahkan untuk memberi pandangan tentang mana-mana amalan atau strategi pendidikan yang memerlukan pembaikan dari segi hukum dan kemasyarakatan. Kamarul Zaman, Hafizah Ibnu Taufik,
25 graduan dan mahasiswa Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB menerima anugerah dan hadiah akademik pada majlis malam graduan sempena Majlis Convocation ke-14. Majlis berlangsung semalam di Ibu Negara. Penyampaian anugerah dan hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kupu SB dengan 5 buah institusi pengajian tinggi luar negara dan pelancaran buku terbitan Kupu SB bertajuk Syariah Wealth and Financial Management. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf tarbiyah graduan convocation ke-14 Kupu SB. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM Plus ke-11 diadakan di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri-Menteri Pertahanan serta wakil dari negara ahli ADMM Plus, Sekretariat ASEAN serta Timur Leste sebagai pemerhati ADMM Plus dan mesyuarat berkaitan. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Laos. ADMM Plus ke-11 mendengarkan laporan dari Sekretariat ASEAN mengenai perkembangan terkini di dalam ASEAN. Mesyuarat juga bertukar-tukar pandangan mengenai persekitaran keselamatan serantau dan antarabangsa. Anggota ADMM Plus mengulangi komitmen terhadap keamanan dan kestabilan serta mengakui peranan penting ASEAN dalam menguatkan perpaduan, kerjasama praktikal dan multilateralisme. Mesyuarat turut menerima pakai kenyataan bersama ADMM Plus mengenai ketahanan terhadap bencana berkaitan iklim dan bencana alam lain termasuk melalui perkongsian amalan terbaik dan pembangunan keupayaan. Juga diadakan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN China, Majlis Perayaan Ulang Tahun ke-50, Hubungan Dialog ASEAN-Australia dan Majlis Perayaan Ulang Tahun ke-35, Hubungan Dialog ASEAN Republik Korea. Mesyuarat diakhiri dengan upacara penyerahan jawatan pengerusi ADMM dari Republik Demokratik Rakyat Laos kepada Malaysia. Malaysia akan mengambil alih peranan sebagai pengerusi ADMM dan mesyuarat berkaitan 2025 pada Februari dan November 2025 dengan perpaduan ASEAN untuk keselamatan dan kemakmuran. Mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM ke-30 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan telah diadakan pada 21 hingga 22 November 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mesyuarat merupakan platform tahunan untuk berbincang dan meneruskan kerjasama pengangkutan dalam ASEAN dan rakan-rakan dialog. Mesyuarat mengesahkan 5 dokumen yang memberi tumpuan kepada kemampanan sektor pengangkutan. Mesyuarat diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menandatangani satu protokol bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Protokol tersebut antaranya akan membolehkan syarikat-syarikat penerbangan dari negara-negara ASEAN untuk menurunkan serta mengambil penumpang antara 2 atau lebih points selepas membuat persinggahan di negara-negara ASEAN yang lain bagi perjalanan yang sama. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga membuat perjumpaan dua hala bersama Menteri Pengangkutan Malaysia, Menteri Pengangkutan Republik Singapura serta Menteri Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan Republik Korea.
Mesyuarat ATM ke-30 didahului dengan mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN kali ke-58 dan mesyuarat bersama rakan-rakan dialog. Mesyuarat membincangkan dokumen-dokumen untuk dihadapkan kepada Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan juga status program, aktiviti serta projek di bawah rangka kerja Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025. Bagi mengiktiraf persahabatan yang berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman, semalam diadakan majlis resepsi bagi meraikan Hari Kebangsaan Kesultanan Oman ke-54. Majlis berlangsung di Royal Berkshire Hall, Jurudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Puanan terutama Erma Said Muhammad Samhan Al-Katiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, dalam ucapannya berkata, tahun ini juga menandakan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Hubungan itu mempamerkan kekuatan kerjasama yang terus berkembang kukuh melalui perjanjian dan mekanisme yang berbeza. Kurang melakukan senaman boleh menyumbang peningkatan risiko penyakit diabetes. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Epidemik berkembar gabungan penyakit diabetes dan obesiti yang dikenali sebagai diabesity berisiko menjadi masalah di masa hadapan. Di negara Brunei Darussalam, statistik terkini, penduduk negara Brunei Darussalam menghidap diabetes ialah sebanyak 11%. Meskipun terdapat data mengenai kes diabetes, namun masih ada penghidap penyakit tersebut dalam kalangan mereka yang belum menjalani diagnosis. Bagi mengawal penyakit tidak berjangkit tersebut, Kementerian Kesihatan terus aktif menjalankan pelbagai program ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit diabetes. Kurang melakukan senaman dan aktiviti fizikal serta pengambilan makanan tidak seimbang menjadi penyumbang kepada peningkatan risiko penyakit diabetes. Oleh itu, pengawalan awal penting bagi mengelakkan komplikasi jangka panjang seperti masalah jantung dan kegagalan buah pinggang. Emerge is actually making strong strides into awareness, even including all these programs conducted by the ministries aimed at reaching out the message of people to stay informed, stay tuned, and stay, updated with the problem, to give them better education of their problem. Dua ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam berlepas meninggalkan negara bagi menyertai Forum Pengakap Kepelbagaian dan Keterlibatan yang akan berlangsung di Taiwan selama 4 hari bermula Ahad ini. Dianjurkan oleh Pergerakan Pengakap Rantau Asia Pasifik dengan kerjasama Scouts of China, Forum bermatlamat berkongsi amalan terbaik melalui strategi dan prosedur yang dikemas kini dalam memastikan perkembangan keahlian pengakap. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Haji Junaidi bin Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Forum akan dihadiri oleh perwakilan pengakap dari 33 buah negara di rantau Asia Pasifik. Forum yang akan membincangkan mengenai diversity dan inclusion dalam pengakap, especially dalam special education. Harapan saya setelah mengikuti forum ini akan lebih ramailah lagi para ahli pengakap, terutama sekali bahagian pengakap yang kurang upaya untuk menyertai pengakap di negara Brunei Darussalam. Anak-anak merupakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada ibu bapa. Sebagai ibu bapa, penjaga serta anggota masyarakat semestinya berusaha untuk melindungi kehidupan anak-anak dengan memberikan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan yang sempurna. Dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Setiap Kanak-kanak Punya Hak juga menekankan
Hak setiap kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan yang akan membantu mereka berkembang dari segi rohani, intelektual dan moral. Setiap anak berhak dan harus dilayan dengan kebaikan, kasih sayang dan belas kasihan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mewujudkan persekitaran yang selamat agar anak-anak merasa selamat, disayangi dan dihargai. Mereka hendaklah dilindungi daripada menjadi korban penderaan, tindakan kekerasan, eksploitasi dan pengabaian. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Penaung Diraja Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Persatuan Berkenaan Kampung Anggrek Desa. Majlis Khatam melibatkan ahli majlis jawatan kuasa tadbir, pemimpin-pemimpin dewasa, pemimpin-pemimpin muda, Pandu Puteri Ranger, Pandu Puteri dan ahli persatuan yang terlibat dalam projek pencinta kalam Allah. Antara tujuan majlis memupuk budaya membaca, memahami dan mendalami Al-Quran dalam kalangan ahli persatuan. Sehingga November 2024, 27 kes kecurian kabel dilaporkan mengakibatkan kerosakan yang meluas dan kerugian keuangan. Pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Unified National Network Sdn Bhd UNN dalam siaran medianya memberi amaran mengenai kesan teruk daripada kecurian kabel terhadap infrastruktur telekomunikasi yang boleh menimbulkan risiko besar kepada keselamatan awam, mengganggu operasi kritikal dan transaksi keuangan serta memberi kesan kepada aktiviti harian. Setakat ini, UNN merekodkan 244 kes kecurian atau kerosakan infrastruktur mengakibatkan gangguan perkhidmatan gangguan dan kos pembaikan melebihi RM1 juta. AITI dan UNN menekankan keperluan untuk meningkatkan kefahaman dan kewaspadaan orang ramai dalam memacu tindakan kolektif ke arah pengukuhan daya tahan infrastruktur dan memastikan ketersambungan tanpa gangguan untuk semua komuniti. AITI dan UNN turut menggesa orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan kecurian kabel kepada pasukan polis Diraja Brunei di talian 993. Acara pencak silat peringkat akhir bagi kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam kali kedua diadakan pagi tadi. 6 kluster menyertai acara pencak silat yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Acara diadakan di Pusat Tingkatan 6 Sengkurung. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. 53 pelajar menyertai acara pencak silat bagi beberapa kategori. Tahun ini, kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam mempertandingkan 7 acara sukan iaitu bola jaring, bola keranjang, badminton, renang, sepak takraw, pencak silat dan olahraga. Dan pingat sama. Sementara itu, peringkat akhir acara bola jaring bagi kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam kali kedua berlangsung petang tadi di Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Johan disandang oleh kluster 2A, sementara kluster 2B naib johan dan berada di tempat ketiga kluster 5. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Mastura binti Haji Sulaiman, Pengarah Perancangan dan Pengurusan Estet Kementerian Pendidikan. Kejohanan dart antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-31 bermula hari ini. Dianjurkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan dikendalikan oleh Klub Dart KBT Brunei Darussalam. Majlis pembukaan rasmi kejohanan diadakan di Sport Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas.
Perasmian disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Perlawanan dart peringkat awal round robin dimulakan bagi kategori bergu lelaki terbuka. Kejohanan diadakan selama 3 hari sehingga Ahad ini.